Kita yang gagal menjadikan dia orang untuk datang mendengar kuliah kita. Kita tak payah salahkan orang. Apa-apa salah aku dulu. Kenapa orang suka duduk kedai mamak? Padahal kerusi dia plastik, berkarat pula tu. Saya rasa yang ambil order pun tak apa segak kedai mamak. Kenapa yang kita teringat-teringat sangat-sangat? Sebab layanan. Bila kita datang masjid, kita pandang orang dengan baik. Tengok malam ni, punya ramai anak-anak muda datang tuan-tuan ni. Saya sambut tadi pun anak muda. Saya tak heran sebab jawatan kuasa kita pun muda-muda. Meja 57. Paling berumur AJK kita 61. Paling muda AJK kita 35 tahun. Allah, muda-muda. Satu. Yang kedua, bila anak-anak muda datang, janganlah buruk sangka pada anak-anak muda. Kadang-kadang kita tengok budak-budak muda datang masjid. Apa hal ramai ada budak ni? Dan jaga tabung masjid tu. Bukan berjalan pula tabung tu. Dia dengar adik budak-budak muda tuan-tuan dibakarnya masjid kita tu. Kenapa kita tak nak berbaik sangka dengan orang tuan-tuan? Baik sangka. Kita lalu nak ke masjid pukul 7, 4 minit, 7, 5 minit. Kita tengok ramai orang dekat cendol. Ramai dekat nasi ambeng. Ramai dekat restoran tom yam. Dalam hati bisik. Dia orang buka puasa ke maknya. Mungkin hari ni dia orang puasa. Dah. Berapa ramai yang dalam hati cakap, apa nak jadilah. Maghrib-maghrib pun terkedarah lagi. Hei, dia tahulah. Nasib baik aku bukan jenis macam itu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita baik sangka dengan orang, aku yang salah. Sebab aku gagal mendidik dia orang untuk ke masjid. Kalau saya sebagai seorang guru yang dengar ceramah saya 5 orang je. Saya kuliah maghrib saya 5 orang. Nasib baiklah tuan-tuan ni, tiang dah 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Elok tuan-tuan. Seorang satu duduk ni. 3 pekak, 2 pula kencing tak lawas tuan-tuan. 5 orang je datang. 3 pekak duk dengar alat bantuan pendengaran, duk tekan bateri habis. Yang 2 pula kejap masuk, kejap keluar. Kejap masuk, kejap keluar. Kita kata, apa nak jadi orang hari ni? Saya mengajar, tak ada orang ni, apa ni? Bang, tak salah dia orang bang, salah kita. Kita yang gagal menjadikan dia orang untuk datang mendengar kuliah kita. Kita tak payah salahkan orang. Apa-apa salah aku dulu. Tanya pada isteri sendiri, abang, berapa orang yang dengar ceramah abang? 5. Kenapa leha ya? Ceramah abang tak ada orang dengar. Itu je dengar 5 orang je. Padahal maghrib 2 saf. Bila nak start kuliah, tinggal 5 orang. Bila nak sembahyang syak, 2 saf balik. Kalau saya cakap, abang jangan marah ya. Tak ada abang marah. Bagilah tahu. Apa kelemahan abang? Saya kalau dengar abang mengajar, mula-mula tu saya tak faham dah. Kemudian, tengah-tengah tu saya tak faham balik. Bila saya keluar, tu saya blur bang. Jadi daripada saya blur, baik saya duduk di rumah bang. Saya blur bang. Pasal apa? Abang banyak sangat. Ya? 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 Baik. Di mana tadi ya? Baik. Ya. Kita yang nak dengar dia cakap tu, apa pula dia cakap ni? Punya lama tu. Ya, ya. Mana tadi? Ya, baik. Apa pasal banyak sangat ya ni? Sebab nama dia Ustaz Ya. Jadi dia kena ubah. Supaya itulah kita kalau kita jadi imam. Kenapa bila aku jadi imam, orang lari pergi masjid sana, lari pergi masjid sini? Apa pasal? Apa yang tak kena dengan aku? Jangan kita salahkan jemaah. Aku nak jadi jemaah ni. Jangan pilih neraka agamanya. Buat sabar. Kadang-kadang, kita bila kita jadi imam, dia tak menarik perhatian orang. Kadang-kadang, kita marah. Kenapa orang tak datang masjid kita? Apa nak jadi orang ni? Kadang-kadang masjid bagus, speaker pula tak bagus. Speaker tak bagus. Wow. Speaker pula betul-betul atas kepala kita. Pekaklah telinga aku. Ada setengah masjid tuan-tuan, bila dia bagi saya ceramah, saya letak di sini. Kemudian dia suruh saya up sikit. Ustaz, atas sikit Ustaz. Orang belakang tak dengar. Saya pun atas lagi. Dia datang balik, Ustaz, atas lagi Ustaz, belakang tak dengar.
Kan saya masuk dalam mulut kan macam mana? Maka tuan-tuan, kita kena buat persiapan yang terbaik, elakkan daripada orang menyangka yang tidak baik kepada kita. Kalau kita meletakkan diri pada sangkaan yang buruk, kadang-kadang kita juga jadi berdosa. Yang kita gatal masuk kedai nombor ekor tu buat apa? Saya jumpa kawan saya, Ustaz. Kenapa? Dia tengah beli nombor. Saya jumpa dia. Macam mana? Manchester kalah ke menang? Semalam menang. Dalam kedai nombor ekor nyembang. Kita pun habis nyembang keluar. Bertembung dengan orang surau. Astaghfirullahaladzim. Tikam nombor orangnya. Yang seorang tak bertanya kau tikam nombor ke Din? Tak bertanya. Yang seorang pula gatal pergi masuk kedai nombor ekor. Pergi tanya pula semalam Manchester kalah ke menang? Menang 2-1 nampak. Menang nampak. Nasib baik ada Harry Maguire. Yang mana faham-faham? Tak faham sudah. Tak. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan, jangan buruk sangka pada orang. Nombor 2, jangan meletakkan diri kita untuk diburuk sangkakan. Beradalah pada tempat yang baik, bercakaplah dengan cara yang baik, elakkan daripada orang buruk sangka kepada kita. InsyaAllah, dua-dua selamat daripada dosa. Alhamdulillah Ustaz, 90% sini semua pesara tentera Ustaz. Saya kata muda-muda semua Ustaz. Memang muda Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan. Nak tengok imarah tak imarah, tengok subuh. Kalau subuh tuan-tuan imarah, ni dia. Kalau subuh tuan-tuan, Tok Siak cari Tok Imam cari Tok Siak, sudah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan berjaya menarik orang, nombor 1 pada waktu subuh, Alhamdulillah. Ada satu masjid saya pergi tuan-tuan, sembahyang subuh dia nak bagi anak-anak datang sembahyang subuh. Siapa yang datang solat subuh, RM5 sekali datang. Ada? Buat ya? Sini buat. Alhamdulillah, kaya betul masjid ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada masjid yang buat, siapa-siapa yang sembahyang subuh, 40 hari tanpa stop, dapat basikal budak-budak. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ada masjid yang saya pergi, separuh ini anak remaja, separuh ni anak retua. Yang ni remaja, yang ni retua. Ramainya anak remaja ni. Rupa-rupanya mereka membuat kelas remaja setiap Isnin, setiap Rabu dan setiap Jumaat. Kelas di masjid untuk mereka yang remaja. Macam anak-anak muda yang kecil-kecil, nama dia Kafa, waktu petang, waktu pagi di sekolah agama rakyat. Masjid mereka untuk remaja Isnin, Rabu dan Jumaat. Lama-lama tuan-tuan, masjid mereka tu penuh dengan anak-anak muda, tak kira hari dah. Kalau dulu Isnin, Rabu, Jumaat ramai. Sekarang ni tiap-tiap malam ramai tuan-tuan. Ini masjid di Pulau Pinang. Ramai betul tuan-tuan. Sebab apa? Dia panggil atas kawan, lama-lama subhanallah ramai dia tuan-tuan. Yang keempat, saya jumpa satu masjid di Greek. Jalan nak pergi ke Kelantan tu, masjid dia belah kiri. Saya nak ceramah, saya tanya adik tu, ada program apa ni? Ada kemah ibadah ke? Ada program apa? Dia kata, tak ada apa, nak dengar ceramah ustaz lah. Saya kata, ramainya anak-anak muda, memang tiap-tiap malam ramai macam ni. Loh, saya ingatkan dia orang jemput saya sebab ada program SPM ke? Ada program bacaan doa untuk SPM ke? Tak, memang tiap-tiap malam macam ni ustaz. Jadi macam mana dia orang tarik anak-anak muda datang ke masjid? Setiap anak-anak muda mereka terlibat, semua bagi penghargaan. Yang lulus SPM bagi penghargaan, yang kahwin bagi penghargaan, yang belum kahwin cari bagi kahwin. Masjid di sini hebat tuan-tuan. Sampailah imam dia ada imam muda, Bilal dia ada Bilal muda, Tok Siak pun ada Tok Siak muda. Lama-lama tuan-tuan, Bilal yang muda, imam yang muda menarik anak-anak muda untuk meramaikan masjid. Lama-lama tuan-tuan, masjid tadi menjadi masjid mesra kepada anak muda. Itu cerita bab anak muda. Baik, apa yang menarik perhatian di luar sampai orang seronok di luar? Contoh, kedai nasi kandar. Kedai mamak misalnya. Kenapa orang suka duduk kedai mamak? Padahal kerusi dia plastik, berkarat pula tu. Cuba tengok kedai tom yam. Plastik berkarat, tapi orang tetap nak duduk.
Saya rasa yang ambil order pun tak apa segak kedai mamak. Pakai kopiah, ada bendera Malaysia, pakai apron. Kenapa yang kita teringat-teringat sangat-sangat? Sebab layanan. Layanan kedai mamak. Minum apa, Encik? Teh tarik. Teh tarik awak nak? Belum sampai. Belum habis order sampai dah teh tu. Punya laju, tuan-tuan. Makan apa, Encik? Apa ada? Semua ada. Minum apa, Encik? Semua ada. Semua ada. Ya, semua ada. Ambil susu ayam satu. Susu ayam baru habis, Encik. Susu ayam pun ada, tuan-tuan. Gila punya hebat. Tuan-tuan tanyalah apa pun. Order susu ayam. Dia jawab, baru habis, Encik. Gitu dia. Saya nak cerita apa? Kita ubah. Yang orang suka lepak di luar, di masjid, dia ada kafe dia. Letakkan satu restoran, kedai mamak ke, kedai tom yum ke, dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid. Tiap-tiap maghrib, Allah mai sembahyang. Sagi zuhur, Allah mai sembahyang. Asar sembahyang. Isyak sembahyang, tuan-tuan. Dan kita, bila tengok dia orang datang sembahyang, insya-Allah akan datang sembahyang. Kita kadang-kadang hanya meletakkan kedai gunting rambut. Baguslah. Baguslah, tuan-tuan. Letak sesuatu yang menarik. Untuk anak-anak muda yang umur kecil-kecil, 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, letakkan playground di situ. Daripada kita letak gazebo, letakkan gelongsor, jongkang-jongkit, buayan. Tadi pagi saya ceramah di Bagan Datuk. Pukul 10 pagi tadi. Saya tengok dekat taman kanak-kanak tu, tepi masjid tu, tepi laut tu. Nyonya tu datang duduk dengan suami dia. Tua dah. Yang bapa pula duk buai anak dia. Yang mak pula duk suap nasi lemak kat anak dia. Penuh dengan budak-budak. Jarang, tuan-tuan, budak-budak main playground seorang-seorang dia orang. Dia mesti dengan mak, dengan ayah. Secara tak langsung, tuan-tuan, bila budak-budak datang, orang tua juga akan datang. Bila orang tua datang, lama-lama dia mesra dengan masjid. Yang kelima yang saya nak ajak, jawatankuasa kena beramah mesra. Saya tahu lah tuan-tuan sini semua askar belakang. Meja ada, sarjan ada, Tok Misai ada, semua ada. Mentang-mentang AJK begini. Saya AJK tu. Oh, sudah, tuan-tuan. Lari orang. Kalau boleh senyum sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyum. Ini bila tengok budak-budak datang, bising kat belakang tu. Tak dan bagi salam yang kedua. Baru salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus tengok. Hei! Banyak orang Jepun. Tok Bilal Jepun, Tok Siak Jepun. Semua hei, hei. 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 Lari budak-budak tu. Lama-lama dia panggil kita. Haji, hei. Tuan-tuan, ni kena ubah lah. Masjid kena jadi mesra pelanggan. Sebab apa? Sebab di luar sana banyak orang masalah. Tambah sekarang ni, zaman sakit mental banyak. Saya tak pasti bila keluar siaran saya dekat tanyalah Ustaz. Hari ni ke semalam, tuan-tuan? Saya tak tahu, saya tak tengok. Saya dah buat rakaman dah. Sakit mental. Sempena dengan hari mental sedunia. 10 Oktober. Dia kata nak keluarkan 7 ke 8 Oktober ke pagi-pagi subuh. 6.30 pagi tu. Saya dah buat dah rakaman di TV3. Tuan-tuan tahu tak? Ada 200,000 orang lebih yang mengidap masalah mental. Tuan-tuan, masalah mental bukan gila. Bukan gila. Dia ada stres. Dia ada stres. Dia ada tekanan perasaan. Dia tak boleh nak shut down pemikiran. Itu yang jadi buruk sangka tu. Dia tak boleh, tuan-tuan. Dia sentiasa akhirnya dia jadi apa? Daripada itu, 200,000 lebih yang menghadapi stres ialah kanak-kanak yang berusia 5 sampai 9 tahun. Punya ramai orang sakit jiwa sekarang, tuan. Saya ulang balik, sakit jiwa ni bukan gila. Dia tension. Tengok suami cekik dia ni kan. Tengok isteri, tengok anak, tengok jiran, tengok kucing pun marah. Aku sepak oye ni kan. Itu tanda-tanda sakit jiwa, tuan-tuan. Cakap seorang-seorang.
Okey, dengan jiran bergaduh, dengan kucing jiran bergaduh, dengan pokok bunga jiran bergaduh. Dia nak marah dengan jiran tak boleh, dia marah pokok bunga kertas jiran. Oi bodoh. Kamu punya belah sana yang aku masuk sini buat apa? Anak jiran tu tengok, mak, gila mak, kata dia. Dia tak tahu dia nak luahkan perasaan tu macam mana. Kadang-kadang dia ada masalah duit. Kadang-kadang dia ada masalah tempat kerja. Kadang-kadang masalah cinta. Kadang-kadang masalah keluarga. Dia nak mengadu dengan Allah. Tapi di mana? Duduk di rumah, dia tak tenang. Duduk di jalanan, takut kena rompak. Duduk di taman kanak-kanak, anjing pula banyak. Duduk supermarket, pukul 10 kena halau dah. Tempat yang paling bagus ialah masjid. Maka dia nak mengadu pada Allah di masjid, dia nak mengadu pada Allah, dia nak tahajud, dia nak munajat. Dia susah hati, dia banyak masalah, dia nak mengadu pada Allah, nak pergi masjid. Pergi masjid je, mangga besar tu. Allah, kunci lah pula. Allah, aku panjat lah. Elok dia panjat, polis lalu. Ke dalam tuan-tuan. Ada masjid dia tak kunci mangga, kunci pintu pula masjid. Allahu Akbar. Akhirnya tak masuk masjid. Balik dia lepak. Kawai Isap Dadah datang. Kenapa bro? Oh ada salah. Ini. Oh tanda-tanda orang Isap Dadah. Mulut tak buka luar. Kacip je mulut dia. Wah, relax ah. Lu tengok wah. Lu tengok wah banyak salah. Wah, relax. Apa barang? Lama-lama macam ni kawan dia. Sebab tu tuan-tuan, di masjid kita kena ada benda-benda ini. Kena ada benda-benda yang membantu orang. Sebab di luar sana terlalu banyak orang memerlukan bantuan. Maksud saya bukan bantuan keuangan. Bantuan kejiwaan, nasihat, hikmat dan sebagainya.